Masya Allah. Nak antara Allah dengan Tuhan. Masya Allah. Awak nama apa? Nama Yahya. Apa beza antara Yahya dengan awak? Cuba jawab. Tak nak dulu, jawab dulu. Apa beza antara, bila tanya, awak nama apa? Nama Yahya. Apa beza antara awak dengan Yahya? Cuba jawab. Sama macam mana? Jawabnya, Yahya nama saya. Saya ni zat, diri. Cuba tak letak Yahya, nak panggil apa? Panggil tak? Siapa? Nama apa? Saya tak ada nama. Apa nak panggil apa? Panggil awak itu. Saya nama Yahya. Yahya, mari sekejap. Bila Yahya panggil, bangun selalu. Tidak ada yang lain. Pasal ada nama. Tuhan tak ni ada orang itu. Tuhan yang menjadikan sekalian alat. Namanya apa? Namanya Allah. Tu apa beza? Tak ada beza. Tuhan tu nama bagi zat. Tuhan tu zat yang wajibil wujud. Namanya Allah. Itu dia. Itulah. Pelat tapi benar, tak apa. Ya dua, pelat tak benar ada, pelat hak benar. Apa kita faham ke tak? Boleh pakat tak boleh pakat, pula pada kita faham tak faham. Dia kata Tuhan tak arah, apa kita kata ke tak? Apa kita faham macam mana? Kita faham macam mana? Duduk diri. Itu kita orang awam tak pandai nak guna bahasa kan, tapi kita faham. Cuma nak hurai payah. Ya. Terkejut. Ya. Itu orang panggil keliru. Dia pun nak hurai juga, tapi hurai belik dalam huraian. Macam duduk dalam tali, dia dah berlepas kau kejap dia sendiri. Jadi kena orang lain tolong hurai dia pula. Duduk rendah bawah tak nampak. Tak duduk kecak Tuhan ke hatu. Itulah abad siapa yang kata. Dah tak apalah, faham dah. Tapi yang masa dia tak diizin ni kerana satunya sebut masa. Tu dia deh. Ambil kata isyarat dah tadi kata masa ni tak cukup ni, dia kena banyak kali lagi. Jadi orang panggil kata sebab itulah ya penama panggil kata kena Tuhan tu, kena Tuhan. Apa maksud kena Tuhan? Kenakan sifat-sifatnya, lepas tu hukumkan sifat Tuhan itu. Habis Tuhan ni ya kena hurajak daripada awal tadi lagi sepatutnya, tapi mari di hujung gini tak ada dah masuk kita ni dah. Tu nak hurai dengan pendek rekah tak boleh. Jadi apabila kita klik tu, kita iktikadnya Tuhan bersalahan bagi sekalian yang baru. Pas kalau kata duduk ni sifat siapa? Sifat baru duduk ni. Pendek kata duduk ibarat daripada diam. Turun, ada lagi turun. Artinya ibarat daripada gerak dan diam ni sifat apa? Sifat yang baru. Gerak diam tu gerak diam tu dia panggil sifat yang baru. Dalil mana kata baru? Berubah. Dalil kata diri diam dan gerak itu, dalil kata baru, dalilnya taghayyur, berubah. Tengok, daripada gerak diam gerak, tengok kipas kita mati kipas diam. Lepas tiga suih bergerak. Dia panggil berubah. Diri kita sendiri tengok, kita bergerak, kita diam. Bergerak. Dia panggil diri gerak, diri diam tu dua sifat yang baru. Kita kena sifat, dia kena hak baru, jangan dak fikir hak Tuhan. Ni banyak dak fikir Tuhan ni. Nabi dah redah tu. Tu wala tafakkaru fil khaliq. Ada satu riwayat wala tafakkaru fillah. Jangan kamu fikir Allah. Jangan kamu fikir Tuhan. Mu kena fikir tafakkaru fil khalqi. Kamu fikirlah makhluk. Bila mu fikir makhluk, kenalah Tuhan. Ni makhluk tak kenal, baik tu dah belik Tuhan ni. Tak fikir di makhluk, tidak fikir di Tuhan. Apa tuan? Tuhan di mana? Tuhan di mana? Tu dia. Dia pengen fikir Tuhan.
Sarak lari dah. Jangan kamu fikir Tuhan. Kena fikir makhluk. Amatnya nak usaha kenal makhluk ni. Bila kenal makhluk, makhluk apa? Kena jadi. Bila kata makhluk ni kena jadi, siapa yang jadi? Allah. Pas nak kenal Allah, mau fikir makhluk ni. Fikir makhluk, mai kenal makhluk. Makhluk yang kena jadi. Bila yang kena jadi, kita fikir. Yang kena jadi ni, maknanya dulu tak ada, kemudian ada. Bila ada dah, tengok. Dia tak sunyi. Emo gerak, emo diam. Emo gerak, emo diam. Maka diri gerak, diri diam tu baru. Dalil kata baru, berubah. Apabila dalil kata berubah ni tanda kata baru. Walaupun tak biasa, hak bergerak tak biasa diam seperti air laut. Bumi diam, tak biasa bergerak. Pun dia panggil gerak. Bumi masih sifat dengan diam. Air laut sifat dengan gerak. Walaupun tak pernah diam. Tapi diri gerak, diri diam tu dia panggil kata baru. Dalil kata baru berubah. Kalau kita nak teh sungguh kata berubah, cuba pergi cebok air laut. Dicebok boleh setimbul mai buh dalam tepayan ke mata, ya tenang. Tu kata berubah dah. Berubah dah tu. Daripada gerak berubah dah kepada diam. Kemudian bila dia diam, kita ambil curah balik dalam laut, bergerak balik. Tu kata diri diam, diri gerak itu panggil berubah. Dalilnya tu menunjuk kata baru. Lepas tu bila baru borong, dia panggil qadiyah kubra kan ngaji kaedah. Tiap-tiap barang yang melazimi akan yang baru. Ulama kata kullu ma hada wa kullu ma lazamal haditha, semua bukan setengah-setengah dak. Semua barang yang melazimi tak boleh bercerita tangan akan yang baru la hadisun. Barang semua baru. Arti air laut baru. Langit bumi baru. Kita baru. Maka ingat malah gerak diam itu sifat yang baru. Manakala zat yang bersifat dengan gerak diam, zat tu baru. Apabila kita faham gerak diam, apa ni macam kita ni? Duduk. Tetap, sama sekali lagi. Duduk tetap. Fahamnya bila duduk tetap ni, faham gerak ke faham diam? Diam. Kita ni diam, tak apa. Bergerak, turun, naik, pergi, mari. Itu ke panggil apa? Turun, naik, pergi, mari ni. Maksud dalam gerak ke diam? Gerak. Tadi gerak diam, dua sifat yang baru. Mana-mana kalau zat sifat dengan sifat baru, ialah badan tu baru. Kalau salah, Allah duduk atas arah. Arah baru ke? Baru. Pas duduk tu apa? Diam. Allah sifat dengan diam. Arti Allah baru. Sabit tu hak kasar dia ukur kupu tu. Tapi ni tak sedek kasar, nak hurai dia faham. Itu dia. Apa kata Tuhan turun? Tuhan turun. Dalam hadis sebut turun oleh Tuhan kita. Turun tak apa? Turun. Ibarat daripada gerak. Berpindah dari tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Itu lurahnya. Turun. Mana ibarat daripada gerak. Turun, naik. Ibarat daripada gerak. Bila kata malaikat turun, musyrik ke tak? Tanazzalul malaikatu waruh. Turun oleh segala malaikat. Tak ada musyrik apa lah malaikat turun. Sebab malaikat baru. Malaikat naik. Tak ada musyrik. Bila isnad turun kepada Tuhan, turun makna sana kita fahamlah lurah. Kita mengaji bahasa dulu. Turun ibarat daripada gerak. Dari tempat yang tinggi kepada yang rendah. Bila bergerak dari tempat yang rendah ke atas, panggil apa? Naik. Bila bergerak dari tempat yang jauh kepada hampir, panggil apa? Panggil apa? Bukan lagi tu. Bergerak dari tempat yang jauh ke tempat yang hampir. Panggil apa? Nak dekat hampir tu lah ya hampir. Cuba lagi ni. Sesak le bahasa satu alat ilmu dia panggil. Panggil apa ni? Masalah tak? Mari datang. Tu makna dia. Berpindah sepanjang duduk situ. Kalau duduk diam situ tak panggil mari kita. Bangun daripada situ bergerak dari tempat yang jauh kepada tempat yang dekat. Tu panggil mari datang.
Akahnya bergerak dari tempat ia hampir kepada tempat ia jauh, panggil pergi. Sini kata pi. Pergi. Kita buang ke regi, ambil po saja, bagi bawah pi. Nanti kena kata pi ya. Bahasa saya kata pai. Dia tukar kau tu. Kita orang petani buang per, ambil gi saja. Gi. Penuhnya pergi. Bahasa asal pergi. Mana ibarat daripada gerak daripada tempat ia hampir pada tempat ia jauh, panggil pergi. Bergerak daripada tempat ia jauh pada tempat ia dekat hampir, panggil mari ataupun datang. Itulah bahasa dia. Maka ini sifat apa ni? Klik pada gerak diam, gerak diam. Gerak diam sifat baru. Bila sifat baru, tiap-tiap barang yang bersifat dengan yang baru, maka barang itu pun baru. Natijahnya baru. Tak sunyi pada gerak diam. Apabila kata duduk, ibarat Tuhan duduk. Gerak ke diam ke panggil? Diam. Bila diam tu sifat baru. Mustahil ala Allah. Sabit tu ulama ahli sunnah yang katakan az-zahir laisa bimurah. Tu. Ittifaq, tak ada khilaf. Semua ahli sunnah sama ada panggil salafan, khalafan, ittifaq, tak ada khilaf. Az-zahir laisa bimurah. Tu dia. Sabit itulah. Lain pada tu apa makna murah, barulah khilaf. Salah, diam. Allah la ya tahu murah. Tapi hak zahir bukan murah. Pak kita dah main Tuhan duduk. Ada setengah ibarat Tuhan silolni. Ayatnya wak ibarat. Orang faham ni ke lepas tu kita tambah pula. Boleh ke yang ada tak tepat? Tu lagi berat dah kita. Keluar dah. Sabit tu setengah-setengah pada setengah tu dia ada setengah hukum kupu orang intikak Tuhan tu duduk atas arah. Ada tu. Dia hukum tu hak kasar, dia pakai tak ada tafsir dah. Maka saya kiranya kita tafsirkan hak balik yang kata Tuhan duduk atas arah, kata kita pun bukan dia murak duduk macam ni dak. Dengan dalil tengok dia kata bukan jirim bukan jisim dia kata. Lah itu dia kata. Tengok tu. Ya Tuhan ni kita. Anu bukan kita, anu Tuhan bukan jirim, bukan jisim, jisim ni kita. Tapi Tuhan tu duduk lagu dia. Itu duduk lagu dia. Walha ni bahasa ni sebahak betul lurah ni. Sebab dalam Quran tak ada kata duduk. Dalam Quran kata istawa. Iyo, Tuhan tak ada kata lah tu. Tuhan tak ada kata, Tuhan kata istawa. Panggil dek sana kata Tuhan kata. Ni tempat berat ni. Tuhan mana Tuhan kata duduk tahra? Baca situ baca duduk itu kan? Kemudian duduk. Ada lah Quran. Summastawa alal arsh. Duk saling Melayu tu kena pergi ke Arab dulu lah. Moga Melayu duduk ni. Kita nak saling ke Melayu ni. Arab kata kano. Quran bahasa Arab. Dia kata istawa alal arsh. Apa istawa tu kita nak berbuat. Artinya, hana artinya tu. Kena tengok dulu tafsir dia. Arab sama Arab tu. Arab itu tafsir mana? Asal pada lurah. Bila kata istawa alal arsh. Satu makna dianya istaqarra ala. Satu baru saling Melayu duduk tetap atas arah. Satu lagi jalasa, duduk macam kita duduk gini. Tu satu arti. Hak Arab dia tu. Faham makna tu iya kata. Tu kata laisa bimurah. Gitulah. Apa tu ada satu lagi makna dia apa? Irtafa'a, tertinggi. Dengan makna tertinggi. Ala, artinya tertinggi, maha tinggi. Maha tinggi tak ada masalah. Bila tak maha tinggi, kita mengaji pula tinggi. Tinggi berapa artinya? Tinggi makna jihad. Tinggi makna pangkat kemuliaan. Supaya kata, orang ni mengaji tinggi. Tinggi apa? Tinggi ilmu. Bukan tinggi tempat. Sebab terkadang mengaji pekat bawah, tak seminya mengaji. Bukan kata tekat 3 lapis dak. Mengaji lapis bawah, tapi pengajian tu tinggi. Tinggi ilmu, tinggi pengajian. Bukan tinggi tempat. Kita buat belaziman bila sebut tinggi, tepat semata. Ukuran tu orang panggil masalah, ukuran tu makhluk dah tu. Ukuran dia panggil masafah. Miqdar dia panggil. Tu sifat baru. Tinggi ukuran sifat baru. Mari nak ukur baju. Baju jubah pakai berapa tinggi? Tinggi 120.
Tu tinggi ukuran, miqdar dia panggil. Tu sifat baru. Kalau kata Tuhan Maha tinggi ukuran berapa meter? Ini tanya gitu lah. Tu tak kena mengena tu kata mustahil atas Allah tu. Sabit tiap-tiap kalimah kita sebut nak salih bahasa kena faham lurah dulu. Lurah ni satu. Tengok kita cakap Kedah dengan petani, kadang kena dok tanya apa arti. Orang petani tak biasa mai ke Kedah. Kita orang Kedah tak biasa pergi ke petani. Kadang-kadang benda yang sama tapi panggil tak sama pun tak faham dah. Cuba halau parang, ke sini kata. Orang petani mestinya tu. Apa dia kata? Orang petani kata, cuba halau bajak. Orang Kedah tak faham apa bajak. Nak cari makna lah. Tak ni kelimah. Bajak. Parang. Dua kelimah. Lain-lain. Hejaan lain. Supaya kelimah yang lain. Bila tengok makna dia, apa kamu panggil bajak? Ni panggil bajak. Oh, orang sini tak panggil bajak, panggil parang. Dua kelimah yang berlainan, maknanya satu. Nama mutaradifan. Terkadang satu kelimah, makna tu banyak. Tak ada mesekir. Sekir apa kalau mesekir tu? Sekir apa tu yang tepat tu kata salah. Tak ada mesekir. Duk mesekir tu boleh jadi betul. Itu ke? Tu lah panggil syubhat. Tak ada kena cakap banyak dah syubhat. Apa kita nak ikut atik kau syubhat? Tu kata wajib tolak ke syubhat. Ia panggil syubhat. Syubhat ni bahasa kita ke apa pula asal Melayu? Itu jadi selerak banyak. Syubhat ni apa? Keliru, samar, kesamaran. Ada lagi orang petani panggil semabu. Panggil kat sini semabu. Tak panggil dah. Dia panggil semabu. Lagu mana? Tengok orang lain nampak satu. Semabu. Semabu aku dah kata Ahmad. Bukan. Semabu. Tu syubhat, keliru, kesamaran. Mari daripada tak nyata. Sebab itulah. Jadi hak ni kita nasihat suruh belajarlah. Dengan masa ni tak cukup sungguh-sungguh. Ini hemah tu kau turun nak royak. Apa gelap pun nak royak. Yang macam bomo juga. Dia tengok orang sakit yang mari. Hak dia ada uzur dia hilang penyakit dia. Dia tolong dia malai. Tu. Orang jadi bidang. Bila orang nak beranak, hilang demam dia tu. Itu ibarat begitu. Tapi masa kita tak diizin. Kalau turut sungguh lepas setengah jam dah ni. Tengok masalah banyak sangat tu dah. Ini hikmat untuk menggalakkan. Jadi apa yang berlaku syubhat, apa yang berlaku tu jadi hikmat. Ya Allah Ta'ala tidak buat sia-sia. Innaka antal alimul hakim. Semua tu mari daripada Allah. Semua Allah Ta'ala buat dengan hikmah. Timbul syubhat, timbul keliru, semua tu ada hikmat, bukan sia-sia. Sebab dilatih ke Rasul di zaman yang sangat kelam kabut, bakitnya Rasul. Mungkin lepas pada Rasul Nabi SAW mati, walaupun dia mati dia kata dah. Kamu tak akan sesat apabila berpegang dengan Quran dan hadis. Maksud pegang dengan Quran dan hadis lah. Dengan kaedahnya, dengan ilmunya tu tolong situ. Bukan erti pegang Quran hadis tu semata pahala apa begitu-begitu. Itu dia kena belajar dia. Sahabat telah mari pula yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya naklah kita bersungguh-sungguh belajar, tanya menanya kepada guru-guru yang ada. Ini nasib baiklah kita ada tempat jadi rojakkan, kita ada muskil, kita tanya. Kita belajarlah dengan betul kaedah bagi orang muda-muda. Orang main masa peluang tu banyak lagi. Kita bersungguhlah belajar alat ilmu. Kalau kita bercadang nak kerja akan datang, kita tak ada alat macam mana? Ataupun nak menego, tak ada modal, macam mana kita nak menego? Ataupun modal, ada modal kita sedikit, tak boleh juga nak menego. Kena pakai banyak. Kalau kita nak jadi tukang, mesti kena pakai alat banyak. Begitu ilmu. Kena ada modal, kena adanya alat dia tu. Lebih lagi timurnya macam-macam. Kalau tak macam-macam cukuplah. Tapi boleh timur macam-macam, kena banyaknya alat. Itulah hikmah Allah Ta'ala menjadikan syubhat, menjadikan keluruhan macam-macam. Untuk apa? Nak menambahkan. Di sini satu hikmah Allah Ta'ala nak menzahirkan kedudukan ulama.
Sahabat bila bercara ada masalah ayat muhkamah mutasyabihah, apakah hikmah Allah Ta'ala menurunkan ayat mutasyabihah? Antara hikmah Allah nak mengenalkan ini ulama. Sebagai dia akui kata warasatul anbiya. Tidak kita nampak biasa je orangnya. Nampak biasa je. Apabila timbul masalah, dia. Supaya kita nak kenal kata, tukang ni bijak. Tukang ni pandai. Barang yang rusak. Kata ada rusak, tahu tak atau pandai? Tak tahu. Bila barang rusak pergi, dia baiki. Ada kadang pergi situ tak zami. Pergi sini tak zami, tak sanggup. Pergi pada tukang tu, buat. Kena kata bijak tukang ni. Kadang-kadang kita tak peduli dengan dia, muka dia duduk di kampung je. Dia jadi tukang tapi duduk di kampung. Kita dah pergi tempat besar-besar tu. Sampai sini, tak jamin. Pergi ke lain. Hak ni, buat. Kita bijak. Allah nak menzahirkan dengan sebab buat kerusakan. Itulah di antaranya. Ini pun sepatutlah. Akidah macam-macam tu, hikmah antara lain jadi menekan atas kita sebab kita nak bersungguh dalam pengajian. Kalau dulu kita kadang-kadang kita ketinggalan dalam mengaji kitab Turah. Terhambak pada kemajuan sampai kita tinggalkan mengaji kitab Turah. Bukan tinggal saja, memana rendah pula dah pada kitab kuning. Walha kuning bukan kuning biasa, kuning emas. Yaqulu innahu baqaratun safra. Tasurrun nazirin. Kuning jatuh kuning yang seronok ke orang lihat. Kuning emas bukan kuning biasa. Tapi kita mana hina. Kitab kuning. Tu dia. Kitab kuning. Hari ini nak kembali klik pada kitab kuning. Tu dia. Itulah yang sihatkan begitu bagi orang muda-muda. Itulah bersungguhlah dalam belajar ilmu alat. Kerana banyak lagi tupuan-tupuan masyarakat kita. Kalau tidak ada timbul syubhat, kita juga tak bersungguh dalam pengajian kan. Apabila timbul gini bersungguh. Tengok tu macam-macam. Tu dia. Cukuplah deh. Masa kita pun dah jam 11.30.